awak saya kenal awak. Saya ingat muka awak. Jap, bukan minggu lepas kita meeting ke minggu lepas? Webinar pula kali ni Allah, tak boleh tengok crush dah. Awak tak payah tengok crush awak tengok saya je lah. Saya lagi handsome daripada crush awak kot. Emon. Oh, tapi itu lelaki yang cakap. Macam mana Kalau lelaki yang cakap tu, sudah kalau tengok saya jadi crush, lain macam. Risau kadang-kadang. Tak nak webinar. Dah ready dah pun. Gang, saya minta maaf, mungkin ada yang dah ready pakai tudung, dah make up cantik-cantik, apa semua filter dah habis-habisan, dah buat dah. Tapi kita masih dalam webinar. Sorry gang, nak buat macam mana kan, student kita ataupun pelajar-pelajar yang minat sejarah ni ramai. Ramai sangat pelajar-pelajar yang suka sejarah, pelajar-pelajar yang suka belajar sejarah. So, terpaksa kita gunakan webinar. Mungkin pelajar kita lebih daripada 1,000 bilangan, mungkin. Saya pun tak tahu berapa banyak sangat pelajar dia ni. Saya pun tak tahu. Kan? Ada 1,000 ke se? Lebih daripada 1,000 yang daftar ni. Mungkin lebih daripada 1,500, saya pun tak tahu. Nak merajuk. Allah nak merajuk. So, saya kena pujuk lah ni. Allah. Janganlah maju. Okey, pujuknya tu. Awak terima ke pujukan saya tu? Miss Z tadi pun webinar, yang ni pun webinar. Nak buat macam mana, geng? Sorry lah, saya minta maaf awal. Ramai orang yang suka bahasa Melayu, ramai orang yang suka sejarah. Penatlah webinar ni. Dia penat kan? Betul. Allahu Akbar. Tak apa. Saya pujuk awak, saya hiburkan awak dengan lagu. These two issues at the same time. Memandangkan kita hari ini tema lagu Melayu. So saya bawakan khusus lagu Melayu klasik untuk awak. Quite concerning. You can address both problems at the same time. Jom! Lagu Melayu klasik. Tidak sabar, si gadis manis dengan lagu rancak gembira. Ini kata tenang dari sedunia. Oh berdua satu ini, siapa mahu boleh menari. Wajah dia kata semua dua wajah. Bila satu teman sendiri atau kasih kita menini. Kalau sudi mari kita menari bersama. Berbunyi berawan hati sedang diraih. Oh rancaknya irama dapat mingkat sumbang gadis dan tuna mahu cari teman gembira. Solo. Tema kita ikut tema. Boleh kita ikut tema. Bunyi gitar ikut tempo. Tika Abdul. Aduh. Weh, letih weh. Belum mengajar lagi dah letih, dah menyanyi, menari banyak sangat ni. Padahal menari macam tu saja. Ada pula yang cakap kenapa webinar sekejap. So maksudnya yang cakap ni mesti baru masuk. So awak tak nampak lah tadi saya dengan Sefati kita menyanyi. Kalau tak nampak tak apa, saya bersekat macam ni. Kalau menari sila adik sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi tenang. Okey dah. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Baik. Alah, tak boleh tengok crush, Okey, tak apa. Awak tak boleh tengok crush, awak tengoklah saya. Okey tu. Buat apa nak tengok crush? Crush awak tak tengok awak. Kalau awak tengok saya kena tengok awak ni. Crush awak tak tengok awak. Baik awak tengok saya tengah tengok awak. Tengok cermin je lah macam tu. Okey, pun bagus tengok cermin. Kalau meeting rasa dekat je dengan saya. Kalau meeting, kalau webinar rasa jauh lah.
Alright gang, kita tunggu lebih kurang dalam 9 minit lagi untuk kawan-kawan kita yang lain masuk, supaya bersama-sama kita boleh belajar sejarah. Dan hari ini kita nak menceritakan mengenai Malayan Union. Berapa orang dah sir? Berapa orang kita ada lebih kurang dalam 1,000 pelajar dalam kelas. Kita tunggu pelajar-pelajar yang lain masuk dulu apa semua. Banyak kan? Banyak. Dah topik mana saya Pelasyam baru. By the way, kepada Pelasyam baru masuk, saya Syahmi. Itulah nak bagi tahu. Saya tak nak ceritalah saya panggilan apa semua, ikut awak lah nak panggil apa, tapi cumanya saya just bagi tahu kawan-kawan awak yang sebelum-sebelum ni duk panggil saya Opa. Saya tak tahu kenapa dia orang panggil Opa. Tapi bila ditanya, dia orang kata sebab muka saya macam koyak. Okay, saya terima je lah dia orang kata macam tu kan. Takkan kita nak marah. Ya Allah, screenshot pula. Semacam Cik Ma. Uish, celah mananya seopa. Weh, awak tengok muka ni, kalau saya buka spek ni sebiji macam artis Korea kan. Artis Korea yang belum renovate macam ni lah. Artis Korea yang belum renovate, belum modify, semua inilah dia. Oh kita, alamak, terkantoi pula, terbuka pula gambar ni. Astaghfirullahaladzim. Dah, itu jangan tengok. Cepatlah keluar. Alright dah. Gambar adik ke tu? By the way, itu gambar saya ya. Itu bukan adik ya. Adik saya perempuan. Itu gambar saya. Zaman kurus, sekarang pun kurus, okey. Gambar ada rambut, sekarang pun ada rambut, okey. Alright guys, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, sebelum kita start kita punya kelas, adalah lebih baiknya untuk kita mulakan dengan bacaan doa. Baik, jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hirmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan seluruh pelajar Malaysia tingkatan 4 yang tengah tengok saya ni berjaya dunia akhirat dan berjaya dalam apa saja yang mereka lakukan. Tak kiralah dalam pelajaran ataupun pekerjaan ataupun dalam segala bidang. Semua berjaya. Confirm. Semua berjaya. Okey. Tapi bila dah berjaya tu janganlah lupakan saya. Kan? Bila dah berjaya tu janganlah lupakan saya, ingatlah saya. Tapi awak mesti senang nak ingat saya kan? Mesti senang nak ingat saya sebab nampak botak je awak pergi mana-mana botak. Saya Syamil lah, mesti ingat ya. Okay gang, cerita kita sekarang ni dah tak ada suara dah saya ni, dah tak ada suara kan. Tiba-tiba habis suara pula. Kepada yang baru masuk ataupun yang baru nak berjumpa dengan saya, kita sekarang masih lagi dalam bab 4. Ni tingkatan 4, dalam bab 4 lagi, yang mana tajuk kita adalah era peralihan kuasa British. Peralihan kuasa British. Mari sini, saya throwback sikit apa yang kita dah belajar. Perkara yang kita dah go through sebelum ni dalam bab 4. Mula-mula sekali kita masuk dalam 4.1. Siapa-siapa yang dah lupa, 4.1 kita cerita pasal British Military Administration. Lagi sekali saya ulangi, British Military Administration, pentadbiran tentera British. Kepada siapa-siapa yang dah lepas topik ini, saya minta maaf tak sempat nak ulang. InsyaAllah kalau ada ruang, ada masa, kita akan ulang nanti. Itu 4.1. Lepas tu pula masuk pula 4.2. 4.2 pula kita cerita pasal gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union. Benda apa ni gagasan Malayan Union? Dalam topik ini kita bercerita daripada minggu lepas, ia merupakan satu topik yang mengenalkan awak mengenai penubuhan Malayan Union. Siapa-siapa yang rasa macam, benda apa tu Malayan Union? Kepada Pelasyam baru, Malayan Union adalah sebuah negara kita satu ketika dahulu sewaktu kita belum merdeka. Dekat topik inilah kita belajar pasal faktor-faktor, ciri-ciri Malayan Union. Okey, yang mana minggu lepas kita dah habiskan 4.2. Minggu ni kita nak masuk 4.3. 4.3 geng, topiknya berceritakan mengenai ciri-ciri pula reaksi masyarakat mengenai Malayan Union. Ni dia. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okey, baik. Sebelum tu, nak borak dengan awak pasal reaksi. Okey, jom. Kita borak-borak kosong dulu. Awak semua tahu pasal sekarang ni bola sepak Euro bola sepak kan, tahu kan? Kawan, semua orang power semua orang pasal Euro, semua orang dah tahu lah. Okey, yang mana geng? Euro akan ada finalnya nanti, bola sepak final antara Itali lawan dengan Jerman, betul? Oh bukan. Itali bukan. Itali dengan England. Okey, sorry saja aja. Jadinya akan ada timbul ramai, akan ada orang yang sokong England, akan ada orang yang sokong Itali, dan akan memang dua tu memang biasa manusia. Kan kita manusia memang kita akan macam, aku tak suka yang ni, aku suka yang itu. Itu normal. Sama juga macam BTS. BTS pun sama, satu kumpulan ahli Korea, ada yang suka BTS, ada yang suka Blackpink. Dia sama macam ada orang macam, tak suka BTS, apa benda BTS, nyanyi pun smooth like butter, smooth like butter, tak suka lah, lagi suka Blackpink. So sama, dia macam that's a normal manusia. Macam normal, kita ada suka. Dan sama juga macam pilihan untuk menjadikan kawan.
Ada orang suka nak berkawan ataupun ada orang suka nak menjadikan orang botak sebagai pasangan hidup. Betul. Macam ada orang je memang. Ramai. Oh, aku kalau nak kahwin nanti aku nak cari orang lelaki yang botak. Kalau boleh botak yang pakai spek mata. Macam tak, saya tak cakap saya lah, saya cakap orang lain. Kan? Benda tu normal perkara reaksi. Sama juga dengan Malayan Union. Sewaktu Malayan Union ditubuhkan di negara kita, ladies and gentlemen, ada orang yang sokong, ada orang yang tak sokong. Walaupun kita duk belajar sebelum ni, kita dapat faham mengatakan bahawasanya Malayan Union merupakan sebuah negara yang dibentuk oleh British, negara yang tak bagus, negara yang tak elok. Sudah semestinya dia tak elok bagi siapa? Sudah semestinya dia tak elok bagi Raja-Raja Melayu. Dan memang Raja Melayu tak suka kepada Malayan Union. Yang kedua pula, orang Melayu pun tak suka kepada Malayan Union. Tapi awak kena tahu, ada juga golongan yang suka Malayan Union, iaitu orang Melayu. Ada. Benda normal. Memang macam tu lumrah hidup ni. Kan? Cumanya dalam topik ni, kita 4.3 ni tak diceritakan siapa sokong sebenarnya. Dia tak ceritakan. Yang diberikan kepada awak, ladies and gentlemen, hanyalah dia menceritakan mengenai golongan yang menentang Malayan Union saja. Ni je yang diberi kepada awak dalam topik. Ni. Ya, kenapa dia tak cerita pasal orang yang sokong ni kan? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu pasal apa diorang tak bagi tahu siapakah yang menyokong Malayan Union. Tak apa, tapi untuk extra knowledge awak, untuk knowledge awak saya bagi tahu jugalah sikit. Okay, baik. Yang pertama, abang kakak yang dihormati sekalian, Raja Melayu confirm dah tak sokong. Okey, lepas tu orang yang sokongnya, yang pertama kita ada orang dagang. Orang dagang. Okay, ini antara orang yang sokong yang saya cerita. Orang dagang. Siapakah dia orang dagang ni? Orang dagang adalah orang yang datang ke tanah Melayu dan dia berniaga. Ada seorang dagang. Awak agak-agak lah. Okay, ini kepada yang dah belajar 4.1 sampai 4.2 apa semua. Agak-agak awak. Kenapa orang dagang dia sokong Melayu ni? Pasal apa? Very good. Disebabkan oleh Jus Soli. Yes. Okay, baik. Very good, Jus Soli. Yes. Okay, baik. Lepas tu orang Melayu pula. Orang Melayu yang sokong dikenali sebagai Melayu radikal. Okay, yang ni tak dinyatakan dalam buku teks, tapi saya tulis juga kepada awak. Golongan Melayu radikal. Awak kena ambil tahu sebab nanti mudah untuk awak belajar dalam topik bab 5. Golongan Melayu radikal pun sokong Melayu Union. Who is Melayu radikal? Siapakah mereka? Golongan Melayu radikal ni adalah golongan yang berjuang, yang mana diorang ni menentang raja. Mereka tak suka kepada raja. Mereka nak hapuskan raja-raja yang ada. Ya. That's all. Ya, itulah diorang sokong kepada Melayu Union. Faham tak? Okay, jadinya ladies and gentlemen, benda ni tak ada dalam silibus saya padam. Okay, cuma kat sini, inilah orang yang menentang. Saya rasa tak payah cerita kot. Saya awak tahu kot kenapa Raja Melayu menentang kan? Ya, macam mesti korang tahu kan, you guys tahu kan kenapa Raja Melayu menentang. Cerita sikit agak-agak awak kenapa sangat Raja Melayu ni tak puas hati. Very good. Yes. Okay, kepada yang tak tahu, mungkin baru masuk kelas hari ni tak apa. Jadi saya bagi tahu. Saya nak tengok dulu jawapan-jawapan daripada kawan-kawan awak yang lain. Lucuk jawatan hilang kuasa, lucuk jawatan hilang kuasa. Ya. Kuasa raja tak ada. Hilang. Tak ada apa-apa kuasa langsung Raja Melayu ni. Itu yang pertama sebab dia. Sebab yang kedua, awak tahu kenapa raja marah sangat kepada Melayu Union? Dia marah kepada Harold McMichael. Kalau kita belajar minggu lepas macam mana Harold McMichael lakukan kepada raja, cukup tak puas hati. Kau dia buat apa? Mesti ada sudah macam dia buat apa sir? Harold McMichael nak dapatkan tanda tangan sultan, dia datang jumpa sultan, dia tak freezer, dia tak cerita banyak. Dia tu cakap sultan tanda tangan. Kalau tak tanda tangan, lucuk jawatan. Itu je. Dia paksanya. Itu yang menyebabkan sultan sangat-sangat marah. Okay. Yang kedua pula, orang Melayu pula. Orang Melayu pula, kenapa pula orang Melayu menentang? Pasal apa pula mereka ni nak marah pula ni? Aduh, kenapa? Bukan bagus ke? Bagus Ya, orang Melayu marah disebabkan oleh satu konsep yang British memperkenalkan, iaitu konsep yang dikenali sebagai Jus Soli. Jus Soli. Ini yang menyebabkan orang Melayu marah. Tetapi yang ketiga, ini yang pelik. Kalau raja dengan orang Melayu menentang, kita tak pelik sebab benda tu logik. Pasal apa bekas pegawai British ni nak marah? Kenapa bekas pegawai British pun nak menentang Melayu ni? Pelik pula kan? Oh, sebab dia kena pecat. Sebab dia kena pecat. Dia macam dah tak jadi pegawai kan. So dia berdendam. Dia berdendam macam marah. Hei! Yang ini bukan kena pecat tau. Ini pension. Ini pension ini yang dah bersara, yang dah berhenti. Yang memang diorang bukan dipecat. Sebab dia faham orang Melayu. Terima kasih. Bekas pegawai British ni, ladies and gentlemen. Macam contoh Frank Swettenham. Pernah dengar tak benda ni? Frank Swettenham. Pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar.
Awak pernah belajar waktu form 3 dulu. Awak pernah belajar waktu form 3 dulu. Waktu form 3 macam mana? Oh, lupa. Yang minggu lepas pun dah lupa, takkan tanya yang form 3 kan? Oh, form 3 tak belajar. Oh, sebab form 3 ada COVID. Ya. Form 3 ada COVID Tak ada PG3, terima kasih. Ada SOP kan? SOP tak payah belajar, betul. Dia macam SOP, kalau belajar maksudnya melanggar SOP lah. Okay, baik. Okay, mari saya cerita dekat awak. Okay, saya cerita sikit kat awak. Siapakah Frank Swettenham? Negeri Melayu Bersekutu. Ingat lagi tak pasal Negeri Melayu Bersekutu ni? Ingat, okey lah tu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu, ladies and gentlemen. For your information, dia akan ada pangkat tau. Dia punya pentadbiran macam ni tau bentuk dia. Yang pertama, kita akan ada Sultan. Sultan. Ini setiap negeri Sultan pula, di bawah Sultan pula kita akan ada Residen. Setiap negeri, maksudnya kalau negeri Melayu Bersekutu, Sultan Pahang, kita akan ada seorang residen dekat Pahang. Kalau Sultan Selangor, akan ada seorang residen dekat Selangor. Kalau Sultan Perak, akan ada seorang residen dekat Perak. So, maksudnya residen ada berapa ramai? Ada berapa banyak residen sepatutnya ada? Okey, Negeri Melayu Bersekutu hanya ada Perak, lepas tu akan ada Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. So, akan ada 4 residen. Dan awak tahu tak, 4 residen ni, dia duduk di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. 4 residen ni, dia punya level pangkat dia duduk di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British, dia punya level sama level dengan Sultan. Faham maksud saya? Okey, ini cerita Zainal Robert nak cerita kat awak kenapa bekas pegawai British ni marah sangat ni. Okey, tak faham. Okey, saya tunjukkan situasi, saya tunjukkan mana carta dia. Okey, carta dia macam ni. Sultan. Okey, sebelah dengan Sultan kita ada Pesuruhjaya Tinggi. Baik, di bawah 2 orang ni akan ada residen. Satu, kita ada residen dekat mana? Kita ada residen dekat Selangor. Lepas tu kita ada residen Pahang. Lepas tu kita ada residen Perak. Dan satu lagi residen Negeri Sembilan. Saya conteng je tau, contengnya ni. Baik. Level dia, Sultan dengan Pesuruhjaya ni sama level. Dan awak tahu, Frank Swettenham, sini. Frank Swettenham pangkat di sini. Dia baik dengan Sultan. Dia ni, Frank Swettenham, baik dengan Sultan. Apa-apa dia nak lakukan pentadbiran, nak buat apa-apa, dia akan minta kebenaran Sultan, akan bagi tahu juga kepada Sultan. Dan Sultan sangat menghormati Frank Swettenham disebabkan oleh baiknya beliau dengan sultan-sultan yang ada. Jadi tiba-tiba satu hari British nak tubuhkan Melayu Union. Maksudnya British menganiaya Sultan. British menganiaya kawannya. Bermaksud British menganiaya kawannya. Apa perasaan dia? Kawan dia dianiaya oleh British. Of course dia tak suka kan? Kecewa lah kan? Pesuruhjaya tu ada setiap negeri? Tak ada. Tak ada setiap negeri. Dia satu je. Okay, faham? So konsepnya? Okay, baik. Itu antaranya. Jadinya, ladies and gentlemen, itulah golongan-golongan penentang Melayu Union yang wujud di tanah Melayu satu ketika dahulu. And macam mana pula cara mereka nak bantah? Kan, mesti akan ada bantahan-bantahan yang dilakukan oleh 3 golongan ni. Dan tak silap saya, Raja Melayu ada dinyatakan. Orang Melayu pun ada dinyatakan. Tetapi bekas pegawai British, if I'm not mistaken, dia tak nyatakan pun macam mana bekas pegawai tersebut membantah. Yelah, dengan cara menembak ke, dengan cara pergi bunuh ke, dia tak ada bagi tahu pun. Yang bagi tahu hanyalah Raja Melayu dengan orang Melayu sahaja. Cara-cara mereka membantah menentang Melayu Union. Okay, so kita akan go through one by one. First, kita akan tengok Raja Melayu buat apa untuk menentang Melayu Union. Okay. Yang pertama, okay, cara bantahan yang dilakukan oleh Raja Melayu. Ni dia. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh Raja Melayu adalah membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Persoalan dia, kenapa nak bawa pergi ke England? Tak boleh ke selesaikan isu itu dekat tanah Melayu? Ingat, yang jajah kita, yang tubuhkan Malayan Union adalah British. Dan waktu tu Sultan, dia tak puas hati dengan satu benda. Okey, soal isu pasal pangkat, soal isu pasal jawatan, itu memanglah Sultan tak puas hati sebab mereka dah tak ada kuasa. Tetapi yang menjadi masalah yang paling Sultan marahlah tindakan oleh seorang pegawai British. Siapa tindakan tersebut? Yes, very good. Iaitu tindakan daripada Sir Harold McMichael. Yang mana Sir Harold McMichael dapatkan tanda tangan British dengan cara yang cukup kejam, iaitu seperti ugut, lepas tu desak, paksa.
Dia paksanya sultan-sultan supaya terima ataupun tanda tangan mengenai Malayan Union. Jadinya, ladies and gentlemen, abang kakak, Sultan sangat tak puas hati dengan tindakan tersebut. Sultan pergi filekan dekat Mahkamah London. Desak tu macam mana? Paksa. Desak dengan paksa benda yang sama je. Masa tu tak ada mahkamah ke dekat Malaysia. Kalau kita filekan dekat Malaysia, dia adalah Malaysia saja. Ataupun tanah Melayu saja. Dia melibatkan negara kita saja. Sekarang ni dia melibatkan seorang pegawai British yang bernama Harold McMichael. Ini dia. Bila melibatkan Harold McMichael, McMichael ni merupakan ahli parlimen British yang mungkin datang ke tanah Melayu dengan tak faham bahasa Melayunya, dengan dia buat secara dia sendiri saja. So, cara nak fight dengan dia adalah pergi ke London, fight dekat mahkamah sana. Fight je dekat mahkamah sana. And wakil Raja Melayu yang pergi fight dekat sana, iaitu dikenali sebagai Sultan Kedah dan Sultan Johor, dan ada juga Sultan Perak. Sultan Perak pun sama. Tiga-tiga pergi ke London, masuk ke mahkamah, filekan terus. Okay? Itu cara yang pertama. Baik. So, apa kaitan dia kan? Apa kaitan dan apa kelebihan bila Sultan buat macam ni? Bila Sultan buat macam ni, ladies and gentlemen, dia akan menimbulkan satu perasaan trigger kepada Parlimen British. Parlimen British akan trigger mengatakan, uish, kenapa tiba-tiba Sultan datang filekan isu Melayu Union dekat London atau dekat England? Sedangkan Sultan dah tanda tangan semuanya. Sedangkan Sultan dah bersetuju. So waktu itulah Parlimen British akan trigger, akan rasa macam, oh, ini ada satu benda yang tak kena sebenarnya. Nah, itu tindakan yang pertama, tindakan yang bijak dilakukan oleh Raja-Raja Melayu. Okay, any question? Soalan? Okay, terima kasih. Faham? Very good. Okay, next. Seterusnya, tindakan yang kedua. Tak habis dengan itu. Tak habis dengan tindakan untuk menghantar surat bantahan ataupun membawa kes ke mahkamah. Seterusnya, tindakan yang dilakukan oleh Raja Melayu iaitu menghantar surat bantahan ke London. Menghantar surat bantahan ke London. London kat sini dimaksudkan adalah Parlimen British. London dekat sini bermaksud Parlimen British. And awak tahu, surat yang dihantar oleh raja-raja kita seperti surat daripada Raja Kedah, daripada Raja Johor, Raja Perlis pergi hantar ke London. Dia setiap seorang satu hantar tau. Sultan Kedah bagi satu surat, Sultan Perlis bagi satu surat, Sultan Johor ada satu surat. So waktu tu banyak sangat surat pergi kepada Parlimen. Dan surat raja, kalau sampai dekat England, bukan ahli Parlimen yang baca. Surat raja bukan ahli Parlimen yang akan baca. Awak tahu siapa yang akan baca surat tersebut? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth, babe. Ratu Elizabeth, ketua negara mereka akan baca sebab Queen Elizabeth, betul, Queen Elizabeth II, dia akan baca, dia akan tengok macam, ni apa masalah yang berlaku dekat tanah Melayu ni? Kenapa ni? You all buat apa? You all buat apa? Macam, kenapa ni? Kan? Okay, itu tindakan bijak yang kedua yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu. So Queen Elizabeth bacalah. Okay. Agak-agak awak. Apa isu yang Sultan tulis dalam surat tersebut? Agak-agak awak. Sultan tulis apa dalam surat tersebut? Okay, agak-agak. Yes, very good. Tak lain tak bukan, Sultan cukup-cukup marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Sir Harold McMichael. Tak lain tak bukan, inilah yang ditulis dalam surat tersebut. Membantah tindakan McMichael dan meminta supaya British batalkan perjanjian tersebut. Clear? Bila Ratu British baca, Ratu British tengok, ini tindakan Raja Melayu, dan Raja Melayu cukup marah dengan tindakan British. Dan Ratu British boleh minta supaya Parlimen untuk tengok balik cadangan Malayan Union kepada negara kita. Tadi England lepas tu London, sama je. Kadang-kadang England, kadang-kadang London, sama je. Dia macam Malaysia dengan Kuala Lumpur. England, Malaysia dengan Malaysia. Kuala Lumpur, London. Sama saja. Okay. Queen Elizabeth tu berlakon je ke, sir? Okay, Queen Elizabeth tu berlakon je ke, sir? Dia tak adalah berlakon. Okay. Tapi dia memang betul-betul ada lah. Awak jangan cakap berlakon ke apa semua. Perjanjian apa yang batal? Betul juga kan? Perjanjian apa yang batal? Perjanjian antara Sultan dengan Harold McMichael. Sultan minta benda tu. Okay, boleh? Clear saat ini? Itu tindakan raja yang kedua. Lepas tu apa jadi? Lepas tu apa jadi? Parlimen British bersidang. Parlimen British bersidang, lepas tu dipanggil semua, dia orang bincang balik. Dia orang bincang macam, betul ke tanah Melayu? Ibarat macam ni, ibarat macam, betul ke tanah Melayu ni? Dia orang semua ni dah marah kepada kita ni pasal Malayu Union. Tapi kenapa dalam report Harold McMichael ni semua setuju? Dia orang jadi pelik benda tu. Dia macam, report ni kata dia tanda tangan, okey je ni. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba tak setuju? Itu perkara yang dibincangkan dalam Parlimen. Dan waktu tu, Parlimen memutuskan satu keputusan, hantar lagi 2 orang wakil untuk pergi tengok sendiri dekat tanah Melayu. Dia hantar 2 orang wakil pergi tengok, pergi tinjau. Betul ke orang Melayu ni setuju atau tak setuju? Waktu tu Harold McMichael kat mana? Saya pun tak tahu.
Henry McDonald. Henry McDonald bukan Henry McDonald, Harold McMichael dekat mana? Harold McMichael dia masih ada dalam tersebut. Harold McMichael dia masih ada dalam parlimen dan dia sebagai pegawai British, dia hanya menjalankan tugas tau. Dia hanya menjalankan tugas untuk dapatkan tanda tangan. Tetapi cara dia dapatkan itu yang dipersoalkan. Masalah tugas ni selesai. Betul, tugas ni selesai lah, dapatlah tanda tangan. Dapat lah. Cuma cara yang dinyatakan dia tak bagi tahu pun. Okay. So, apa jadi selepas dua orang pegawai British, seperti nama dia William Gammons, H.C. Williams, William Gammons dengan Rhys Williams. William Gammons dengan Rhys Williams, itu nanti kita belajar, kita akan tengok nama dia, dihantar ke Tanah Melayu. Dan waktu tu seluruh penduduk Tanah Melayu dapat tahu bahawasanya dua orang parlimen British nak turun ke Tanah Melayu sebab nak tengok pandangan, setuju ke tak setuju. Kalau awak berada dekat Tanah Melayu dan awak seorang pemimpin waktu tu, agak-agak apa tindakan awak? Cik suruh sembang. Bagi je. Perjanjian tu pasal apa? Perjanjian pasal setuju Melayu Union. Dapat warung, pukul ramai-ramai, bantai. Kalau kita ramai-ramai bantai pegawai British, dua orang kita bantai, kita kumpul, datang je kita basah, kita debit, kita bunuh dia. British gunakan alasan apa? British akan gunakan alasan penduduk di Tanah Melayu merupakan penduduk yang kejam, penduduk yang tidak bertamadun. Kami British bertanggungjawab untuk mentamadunkan Tanah Melayu. Lagilah British jajah. Nampak? Lagi British jajah. Powernya kita waktu tu, geng. Powernya kita waktu tu, penduduk Tanah Melayu. Mana ada nak debit, mana ada nak pukul, nak bunuh, nak tembak, tak ada. Apa yang kita buat adalah kita buat demonstrasi secara aman. Demonstrasi secara aman maksudnya apa? Kita buat perarakan adanya kain spanduk. Lepas tu tulis kat situ, no Malayan Union, we don't agree. Lepas tu macam Harold McMichael, banyak mencarut kot mungkin. Mogok lebih kurang macam mogok lebih kurang. Faham kan? Jadinya pegawai British yang nampak. Kan, pegawai British yang nampak macam datang orang, okey, rupanya dia orang tak setuju. Okey, ni dia ambil gambar sikit, Cik. Dia pergi ke Perak. Pergi pula ke Kelantan. Ada juga buat demonstrasi aman, pergi Kelantan pula. Lah kat Kelantan pun tak setuju. Ambil gambar sikit. Cik. Ibarat macam tu lah. Dia pergi seluruh pelosok negeri tau, daripada Perlis sampailah ke Johor pergi sekali. Faham tak? Ada kamera, ibaratnya lah, saya bagi contoh lah. Saya pun tak tahu lah ada kamera diorang bawa ke tak. Ibaratnya macam tu. Okay? Jadinya ladies and gentlemen, cumanya sekarang ni kita nak kena tahu macam mana orang Melayu kan? Macam mana orang Melayu boleh bersatu padu sampaikan semua turun padang nak buat protes. Kan tak pelik ke? Sedangkan waktu zaman dulu nak ada TV susah. Kalau satu kampung tu adalah sebiji TV. Lepas tu macam mana orang kampung ataupun penduduk-penduduk Tanah Melayu ni boleh bersama-sama untuk turun ke padang? Antara satu alasannya adalah kita ada Kongres Melayu. Ini antara salah satu alasannya kita ada Kongres Melayu. What is Kongres? Kongres ni adalah satu perjumpaan besar-besaran. Kongres ni adalah satu perjumpaan besar-besaran ketua-ketua persatuan-persatuan yang ada di Tanah Melayu. Jom kita tengok gambar Kongres. Kita tengok gambar Kongres Melayu. Tengok ada gambar dia. Ni. This is Kongres. Yang mana waktu tu adanya Datuk On Jaafar, ada Tunku Abdul Rahman, ada Datuk Ni Ahmad Kamel, lepas tu lagi Zakbar, semua ada dekat sini ni berkumpul. Semua ketua-ketua. Ketua-ketua berkumpul. Macam perjumpaan. Ya, macam perjumpaan. That's a Congress. Dia ibarat macam persidangan, dia macam meeting. Jangan, okay. Tetapi, waktu tu, apa kaitan dengan cara raja kan? Apa yang raja buat supaya at least diorang ni pun ada sumbangan juga. Time tu, ladies and gentlemen, raja yang sokong Kongres ni. Raja lah yang sokong Kongres Melayu ni. Macam mana cara raja sokong? Cara raja sokong yang pertama, ladies and gentlemen, raja bagi duit sebanyak 15,000. Bagi duit sebanyak 15,000 untuk melancarkan Kongres tersebut. Bagi derma, ya. Bukan bagi 15,000 seorang. Siapa datang? 15,000. Okey, Datuk On datang. 15,000 Datuk On. Datuk Ni Ahmad Kamel. 15,000 Datuk Ni Ahmad Kamel. Tak. Awak datang meeting. First, awak datang meeting. Pertama sekali, tempat meeting. Tempat meeting tersebut, takkan nak meeting bawah pokok, bang. Takkan nak meeting bawah pokok. Kena ada satu tempat yang khusus. Kena ada satu tempat yang selesa supaya perbincangan boleh dijalankan. Kan? Dan waktu tu Sultan Selangor bagi satu kawasan untuk perbincangan untuk Kongres, iaitu dikenali sebagai Kelab Sultan Sulaiman. Kelab Sultan Sulaiman. Itu kelab dia sendiri, maksudnya dia punya kawasan sendiri. Sultan Selangor tu bagi. Selain daripada tu, dah sampai meeting.
Mesti akan ada majlis makan-makan, mesti akan ada juga tempat untuk tinggal. Orang datang daripada Terengganu, orang datang daripada Perlis, kena ada tempat tinggal. So, faham kan? So, maksudnya itulah perbelanjaan 15,000 ni digunakan untuk buat Kongres Melayu tersebut. Ya, Sultan sponsor 15,000 untuk melancarkan meeting ataupun Kongres Melayu. Okey? Baik. Ini pun cara bantahan ke? Sabar dulu. Baik. Kongres Melayu ni lah yang menyebabkan perpaduan orang Melayu makin kukuh. Kongres ni lah yang menyebabkan perpaduan orang Melayu makin kukuh. Apa kaitan dia? Kaitan dia, okey, cerita ni sepatutnya sekejap lagi kita belajar, tapi kita belajar sekarang, tak ada masalah. Kaitan dia macam ni tau. Waktu meeting dijalankan, okey, sebelum kisah wujudnya Kongres, waktu tu ada kelab persatuan. Ada Persatuan Melayu Singapura, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Kedah. So maksudnya setiap negeri akan ada Persatuan Melayu sendiri. Jadi saya nak tanya awak, kalau Persatuan Melayu Kedah, Kedah je lah. Geng-geng Kedah saja. Kalau Persatuan Melayu Negeri Sembilan saja. Perpaduan tak? Tak perpaduan kan? Ya, dia Kedah, okey, memanglah perpaduan Kedah. Jadinya waktu tu ketua-ketua datang berjumpa, datang berhimpun apa semua, duduk satu table, bincang macam mana kita nak menyatu padukan orang daripada Kedah supaya boleh bersatu padu dengan Kelantan dan Terengganu apa semua, nak panggil satu. Dan waktu tu mereka memutuskan cadangan untuk tubuhkan satu parti politik supaya semua orang di tanah Melayu boleh join. Tak kisahlah awak Perlis ke, awak Johor ke, awak Selangor ke, Perak ke, boleh join. Dan parti politik itulah dikenali sebagai UMNO. So bersatu padu lah. Kesan dia, British datang, dua orang tadi datang, tengok. Ui, wow, that's Malay people got party politik. And macam tu, wow, the Malay people got party politik, you know? Wow, that's a very good, man. Okay, faham tak? Dia ibaratnya macam, wow, British kagum dengan kita lah, semangat perjuangan, bersatu padu kita apa semua. Okay, so itu dia dekat sini berkaitan dengan Kongres Melayu. Okay, next. Seterusnya, cara bantahan daripada Raja, ladies and gentlemen, iaitu Permaisuri itu sendiri. Okay, Permaisuri Perak memimpin gerakan penentangan, iaitu lebih kepada ketua pergerakan bersama dengan wanita Perak lah. Okay, yang ini sambungan ataupun yang ini lebih kurang macam cerita tadi lah. Kan orang wanita pun of course lah berjuang juga supaya bertambah ahli. Okay, kalau orang lelaki saja kan British kata apa? Kan British kata macam, orang lelaki saja yang sibuk berjuang, wanita okey je tak menentang. So orang wanita pun turun bersama-sama berdemonstrasi juga. Demonstrasi macam, kami tak suka Malayan Union, tolak Malayan Union. Orang wanita pula kalau dia sekali cakap, orang tahu-tahulah dia punya jerit suara tu dengar sampai ke hujung. Tapi tak. Tapi itu sekarang, dulu lain. Dulu macam mana? Dulu kan IU kan. Dulu IU macam Melayu Union. Kami tak suka Melayu Union. Aduh. Okey. Dia sama je. Awak just bayangkan, just satu perarakan, ada lelaki, ada perempuan. Dan perempuan diketuai oleh Permaisuri Perak. That's all. Sama je. Okey, lebih kurang saja cerita dia. Dan seterusnya, cara bantahan yang kelima dilakukan oleh Raja adalah memulaukan pelantikan Gubernur Melayu Union. Okay, ini cerita dia. Ini yang saya nak borak dengan awak pasal pemulauan ni. Kalau kita sekarang kita panggil palau. Kan? Kalau sekarang kita panggil palau. Tapi pulau-pulau ni satu perkataan yang sensitif tau. Sensitif tau pulau ni. Sebab apa? Sensitif untuk saya lah. Dulu waktu sekolah tingkatan 1, tingkatan 2, ada seorang cikgu botak. Kami satu sekolah duk panggil cikgu tu cikgu pulau. Awak nampak kan apa jadi kepada saya sekarang? Duk ejek-ejek cikgu tu jadi pulau je cikgu. Nampak je cikgu lalu. Cikgu tu nama cikgu apa? Cikgu Hassan kot, saya lupa nama cikgu tu. Dia lalu je macam, pulau. Sebab dia botak dulu. Nampak tak apa balasan? Siapa ejek saya? Siapa ejek saya? Kurma Israel tau. Kurma atau kurma Israel? Oh tak.
Karma. Okay, baik, karma. Kena balas. Okay. Cerita dekat sini pasal pulau kan ni. Pasal pulau kan ni tak ada kaitan pun dengan cikgu saya tu apa semua. Just nak bagi tahu sikit je cerita-cerita dia. Pulau ni maksudnya waktu tu mereka tak sokong pelantikan Gubernur dan mana awak kena faham kan, Gubernur ni dia punya level atas daripada Sultan tau. Level di atas daripada Sultan. Jadinya British akan buat satu majlis pelantikan. Confirm majlis tu akan jadi gah. Sebab dia punya level atas lagi daripada Sultan. So majlis tu takkanlah majlis biasa-biasa je kan. Takkanlah majlis biasa-biasa dia macam, kau Gubernur kau nak jadi Gubernur, nak ambil jadi Gubernur. Dia takkan macam tu tau. Dia takkan jadi macam tu. So satu majlis yang gah, satu majlis yang besar ni apa semua, dan waktu tu British jemput orang Melayu yang kata apa, yang ada pangkat. Maksudnya British jemput semua sultan supaya datang ke majlis pelantikan ni. Lepas tu pula British juga jemput Datuk Onn Jaafar, menteri-menteri besar, pegawai-pegawai kanan semua dijemput untuk bersama-sama dalam pelantikan tersebut. And waktu tu Datuk Onn Jaafar panggil semua raja bersidang, diorang meeting sama-sama buat satu keputusan. Ini Datuk Onn Jaafar punya gerakan. Sebab tu saya suka Datuk Onn Jaafar. Gerakan dia apa tahu? Gerakan dia kata apa? Semua raja-raja dan siapa-siapa yang dijemput jangan pergi. Kita pulaukan semua pelantikan daripada Gubernur. Kau-kaunya. Dan waktu tu semua bersetuju. And pada hari yang sama, 1 April, benda ni berlaku pada 1 April tau. Benda ni berlaku pada 1 April. Pada hari yang sama jugalah Datuk Onn Jaafar menyeru kepada seluruh penduduk tanah Melayu yang menentang Melayunian. Okay, dia menyeru kepada siapa-siapa menentang untuk pakai lilitan putih. Sama ada pakai dekat lengan ataupun pakai dekat songkok. Waktu tu. Untuk tanda bantahan kepada Melayunian. So you bayangkan, imagine. Okay, imagine. British nak buat satu majlis yang gah, majlis yang grand. Sepatutnya kita meraihkan lah. Sebab grand kan, sebab gah kita macam, wow, gempak. Yes, gempak. Sepatutnya macam tu. Okay, macam tu. Tetapi ladies and gentlemen, kita buat satu tindakan untuk memberitahu kepada mereka yang kita tengah menentang mereka. Tak ada satu pun kegembiraan, tak ada satu pun keriangan yang kita celebrate waktu itu. Dan persoalan ramai yang tanya, "Sir, kenapa warna putih lilitan tu? Dan kenapa warna putih lilitan tersebut? Kenapa tak warna hitam ke warna pink ke apa semua?" Yang pertama, zaman dulu, kain warna putih lah kain yang paling senang nak didapati. Kain warna putih lah paling senang nak didapati. Itu yang pertama. Yang kedua pula, warna putih ni orang nampak. Warna putih ni orang nampak. Faham tak? That's why orang guna warna putih. Baju warna apa? Okay, saya tak tahulah baju warna apa. Ada macam-macam warna lah. Okay. Jadinya, pegawai British yang ada dekat tanah Melayu waktu tu confirm akan nampak orang Melayu, pakai putih semua. Oh, lilitan putih. Diorang tahu, wah, itu tanda tak setuju. Maknanya pakai itu 24/7 ke? Tak, dia tak ada pakai 24 jam. Dia pakai sewaktu pelantikan, sewaktu hari pelancaran Melayunian saja. Dia pakai waktu itu saja. Dan Gubernur, okay, tanya siapakah Gubernur yang pertama kan? Gubernur yang dilantik adalah Sir Edward Gen. Ini Gubernur yang pertama Melayunian yang dilantik sewaktu 1 April. Okay. Dan awak tahu tak? Bila sebut je pasal Sir Edward Gen ni, handsome tak dia? Handsome, lebih kurang macam saya.
Bila sebut je pasal Sir Edward Gen ni, ramai orang Melayu tak suka dia. Ramai orang Melayu tak suka dia sebab orang Melayu menganggap Sir Edward Gen ni jahat. Dia lah antara, okay, sedangkan itu kerja dia tau. Sedangkan itu kerja dia sekali jadi gubernur, dia kena buat kerja gubernur lah. Tapi ramai orang Melayu yang tak suka sebab mengatakan, Sir Edward Gen ni jahat, Sir Edward Gen ni dia menindas orang Melayu, dia gunakan duit zakat, dia kata dia kutip cukai, dia buat Malayan Union, orang tak suka macam tu. Tapi selepas Malayan Union dibubarkan, selepas Malayan Union dibubarkan, kita ada Persekutuan Tanah Melayu. Kita ada benda ni tau. Maksudnya bila Malayan Union dah tak ada, kita gantikan yang ini. Awak tahu siapa ketua pertama sini? Dia juga ketua yang pertama. Okay. Dan ketua yang kedua nama dia adalah Henry Geni. Mesti saya cerita kat awak kenapa, apa bukti orang Melayu tak suka. Ketua yang kedua untuk PTM adalah Henry Geni. Dekat Malaysia, ada tak nama ni? Dekat Malaysia kita sekarang ada nama ni tak? Ada kan? Kita ada nama sekolah dan kita ada jalan tau. Ada jalan Henry Geni, ada nama sekolah Henry Geni. Saya nak tanya awak, dekat Malaysia, dekat mana nama jalan Edward Gen? Dekat mana nama sekolah Edward Gen? Tak ada tau. Tak ada. Sebab itu buktinya orang Melayu waktu tu tak suka kepada Edward Gen sebab Melayu Union. Yang ini, dia okey. Dia ibarat macam tu lah. Edward Gen memang kesian nak kena dia. Padahal dia buat kerja dia. Tapi last kali Edward Gen berhenti je jadi dia ibarat macam ketua pentadbir, ibarat macam Perdana Menteri lah. Okay, lepas je Edward Gen berhenti jadi tu apa semua, balik ke London. Dia balik ke London, England, negara dia. Lepas tu kapal terbang dia bertembung. Pom. Waktu on the way balik tu, pom, mati. Bertembung. Berlanggar. Berakhirlah. Okay. So, inilah cara penentangan oleh Raja Melayu. Baik, any question? Kisah hidup seorang gubernur. Time pelantikan tu British balik. Sekejap, saya tengok soalan. Ada satu soalan saya nampak macam okey. Saya try tengok dulu. Tapi kan sir, Henry Geni nama sekolah jahat. Bukan sekolah jahat, itu sekolah budak yang kita panggil apa? Bernasib kurang baik. Sebetul ke Sultan terpaksa aku sebab kuasa dan harta semata-mata? Not really actually sebenarnya. Okey, apa lagi apa ni? Mana lagi? Time pelantikan tu British dah balik habis tengok perarakan penentangan ke sir? Yes. Habis 1 April ada yang stay. British ada yang stay sebab apa? Mereka akan jadi pekerja, dia akan jadi kerani, akan jadi menteri, ramai je yang stay. Tapi ada juga yang balik lah. Okay? Boleh? Ini question. Ini cara penentangan oleh Raja Melayu. Dah. Bukankah kain putih untuk serah diri? Okay, that's a silap kita tau. That's a silap kita yang mana kita hanya tahu putih serah diri. Putih serah diri saja. Awak kena tahu, saya dah bagi tahu awak tadi, satu ketika dahulu, orang zaman dulu, bila diorang nak menyerah kalah, diorang tak tahu nak buat macam mana tau. Ini waktu zaman perang kuno, lama-lama dah, lama semua ni, tahun 1000 sebelum Masihi apa semua, diorang berperang. Diorang nak menyerah kalah, diorang tak tahu nak buat apa. Maksudnya takkan kita nak pergi, contoh kalau kita orang Melayu, berperang pula dengan Myanmar. Let's say berperang Myanmar. Ini waktu zaman kuno, zaman dulu. Berperang, kita nak menyerah kalah. Kita cakap, weh, jangan tembak, weh. Jangan tembak, aku menyerah. Jangan tembak. Awak Myanmar faham? Tak faham. Orang Myanmar, sudah benda apa ni, kita tembak saja. Tak faham kan? So, waktu tu kena ada satu simbol yang menyatakan menyerah, yang mana benda ni adalah antul, orang panggil apa? Antul syarat yang bukan tak pernah diberitahu pun. Memang orang macam, bendera putih kita gunakan sebagai menyerah. Dia macam tu. Dia sebabnya waktu zaman dulu kain putih paling senang nak dapat. Kain putih senang dapat. So, pergi kain putih, kami mengaku kalah, kami mengaku. Dia macam tu je. Kalau waktu tu senang nak nampak, senang nak dapat kain warna hitam, diorang guna warna hitam. Tapi saya rasa diorang tak guna warna hitam sebab lagi satu warna putih senang orang nak tengok, senang orang nak tahu warna putih ni. Okay, boleh? Settle cerita kita pasal cara bantahan daripada Raja Melayu. Next, kita nak masuk pula cerita
kita mengenai apa kita panggil sebagai rakyat. Macam mana pula kan penduduk-penduduk rakyat? Baik. Lepas tu ada yang tanya saya, "Sir, kenapa tak gunakan warna kuning?" Lagi sekali saya cakap, warna putih paling senang nak dapat. Warna putih paling senang nak dapat kain dia berbanding dengan warna-warna lain. So majoriti orang ramai duk guna warna putih. Okay? Baik, jom. Next. Macam mana pula penentangan yang dilakukan oleh rakyat? Kita dah perhatikan, kita dah belajar dah cara raja-raja menentangnya apa semua. Rakyat, ladies and gentlemen, dia menentang. Yang pertama yang cukup saya suka untuk ceritakan, yang paling saya suka untuk ceritakan adalah penentangan mengenai ataupun penentangan melalui akhbar Melayu. Penentangan melalui akhbar Melayu. Kenapa saya suka pula dah. Kenapa saya suka untuk ceritakan part ni? Okey. Dia macam ni pasal surat khabar ni apa semua. Cuka atau tak cuka. Okay, dia macam ni tau. Kita dunia zaman sekarang ni, kita ada pelbagai jenis media sosial. Kita ada pelbagai jenis media sosial, antaranya kita ada, tahu kan, kita ada Snapchat, Twitter, TikTok apa semua, betul? TikTok, Twitter, Instagram, semua majoriti hampir ke semua ada. Hampir ke semua ada. Dan saya bagi tahu awak, kalaulah kita duk gunakan, kalau kita duk gunakan media sosial ni untuk kita hantar Melayunian. Contohlah katakan kita nak hantar Melayunian kan. Kita nak hantar Melayunian semua. Kita hentam. Kau ni kita kata Melayunian tak bagus, Melayunian tak baik apa semua. Semua diceritakan dalam Instagram, semua diceritakan dalam Twitter. Okay, saya nak tanya awak. Orang yang duk baca yang sebelum ni, mungkin dia ada satu perasaan, yang Melayunian, oh benda, biar nanti aku dengan hidup aku je. Tiba-tiba dia terbaca. Takkah dia dapat kesedaran yang dia pun nak menentang? Betul. Sama juga kes macam Israel Palestin itu hari. Ingat balik cerita kes isu Palestin dengan Israel, apa yang netizen kita buat? Yes, apa netizen kita buat? Netizen kita hentam kau-kaunya, sampaikan dia punya menteri-menteri apa semua koyak. Kan, koyak kan? Sampai-sampai dia sakit hati, marah. Dan awak bayangkan kalau seorang buat kerja waktu tu mungkin seorang saja. Alah, mungkin Israel kata, tak payah, biar lantak pergi dia. Dan ada juga dalam kalangan kita waktu tu yang pasal isu Israel Palestin. Dia macam, okey, Israel Palestin, okey, biar. Benda kisah dah lama, biar dia, okey. Tak apa, okey, Israel Palestin, okey. Tapi bila hari-hari kita duk baca dekat Instagram, oh, Israel cuba menentang Palestin. Kenapa? Kita pun dapat tahu asal usul. Orang yang jadi tak nak ambil tahu, tiba-tiba ambil tahu. Sama juga macam akhbar. Zaman dulu tak ada IG, tak ada. Dia ada ni je, akhbar Melayu je. Dan penduduk-penduduk di pedalaman, especially pedalaman kampung-kampung ke apa semua, mereka kurang arif pasal Melayunian. Mereka kurang arif, mereka tak tahu. So mereka just macam, okay, Melayunian British Oh, British datang merentah Okay, lepas Jepun datang merentah waktu Perang Dunia Kedua, kita ada British pula. Fine. Diorang tak tahu. Orang kampung pun dia tak tahu apakah kesan, apakah akibat. So adanya surat khabar ni akan sebarkan apa? Akan sebarkan tindakan Melayunian. Akan sebarkan apa jadi kesan-kesannya kalau Melayunian ada. Jadi penduduk Melayu duk baca, of course penduduk Melayu akan dapat kesedaran. Dan sekaligus penduduk Melayu akan menentang Melayunian. Setuju? That's the akhbar Melayu peranan dan saya cukup suka cerita pasal benda ni. Okay? Dan ladies and gentlemen, abang kakak, perkara yang dinyatakan dalam surat khabar, jom kita tengok sama-sama. Okay, yang pertama, antara perkara yang dinyatakan untuk mengecam dan juga mengutuk tindakan Melayunian. Dan yang kedua, menyeru masyarakat supaya mengadakan perhimpunan. Dan yang ketiga, melaporkan perkembangan Melayunian. Ini antara isi kandungan yang diceritakan dalam surat khabar. Okay, question, soalan pasal surat khabar ni. Melaporkan tu macam mana? Oh, melaporkan perkembangan. Okey, maksudnya bagi tahu bilakah tarikh penubuhan Melayunian. Siapakah yang akan jadi dia punya governor. Lepas tu pula, siapakah akan jadi menteri-menterinya. British tahu tak pasal akhbar tu? Okey, sebelum menjawab soalan awak tu, antara akhbar-akhbar yang berusaha, ini antara akhbar dia. Utusan Melayu, Majlis Warta Negara. Ini akhbar dia. Dan British tahu. Mesti juga macam rasa macam, tapi British tak marah ke?
British tak marah ke? Okey. Awak janganlah anggap sama apa yang kita buat dengan Israel. Awak janganlah anggap sama apa yang kita buat dengan Israel. Kita buat dekat Israel, hush. Janganlah anggap sama. Ya, akhbar zaman dulu, orang Melayu yang tulis surat khabar ni, diorang orang yang berpelajaran, orang yang ada adab, orang yang sangat-sangat bagus budi pekertinya. Jadinya setiap tulisan dia betul ada mengecam dan ada mengutuk tindakan MU, tapi bukannya mengutuk seperti macam mana kita kutuk macam, "Oi, kau perangai macam tu, tu. Tu. Bukan macam tu." Kan? Your mom is green, man. Dia tak ada. Dia tak ada macam tu punya kecaman. Kecamannya berhalus, berpantun sindiran. Awak pun tahu kan bahasa Melayu kita macam mana lembut, macam mana baiknya bahasa Melayu kita. Tak payah cerita banyak lah, you guys pun tahu kita buah hati apa, kita gunakan simpulan bahasa buah hati. Lepas tu apa lagi simpulan bahasa? Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapatkan pagar? Benda lah saya pun tak tahu lah. Tak ingat dah. Sagu kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapatkan sagunya? Mulut tempayan. Okay, nampak tak orang cakap apa? Mulut tempayan. Orang tak cakap apa mulut becuk ke apa semua. Sebab bahasa orang Melayu, kita haluskan dia. Kalau cakap biasa nampak kasar. Tau. Tapi apa yang para ilmuwan ni ataupun para penulis ni, diorang haluskan cantik-cantik. So British baca pun British. Okay. Ya. Yang nampak macam, okay, ya. Okay. Dan semuanya, ladies and gentlemen, awak kena tahu dia punya lokasi-lokasinya. Okay, macam contoh, if I'm not mistaken, betulkan saya kalau saya salah. Utusan Melayu Singapura, betul? Utusan Melayu Singapura. Yes, awak kena tahu dia punya lokasi Singapura. Majlis dekat Kuala Lumpur dan akhbar Warta Negara. Ini Warta Negara ya. Warta Negara ada di Pulau Pinang. Okay, yang ni awak kena tahu. Okay, baik. Thank you so much. Itu bantahan yang pertama. Okay, next. Bantahan yang kedua pula dilakukan oleh golongan-golongan cendawan. Maafkan saya, cendekiawan. Golongan cendekiawan ni, ladies and gentlemen, who is this guy? Siapa dia cendekiawan ni? Memang tiba-tiba ni. Warta Negara kat mana? Warta Negara dekat Pulau Pinang, bang. Okay. Cendekiawan ni, ladies and gentlemen, salah satu gelaran untuk orang bijak pandai. Contoh kalau dekat Malaysia ni, awak rasa siapa tokoh-tokoh yang bijak pandai yang layak digelar cendekiawan? Awak rasa siapa? Syahmi, terima kasih. Dr. Amalina pun boleh cendekiawan. Tun Dr. Mahathir boleh. Syed Saddiq, ya betul. Ya, Adi Putra, ya, that's a golongan cendekiawan. Yang diorang ni belajar tinggi-tinggi, diorang ni belajar pintar. Diorang ni hebat semuanya. Jadinya apa yang golongan cendekiawan ni buat? Golongan cendekiawan ni, ladies and gentlemen, mereka lah yang menjadi pentadbir kepada orang Melayu. Contohnya apa? Mereka lah yang juga merupakan ketua persatuan ataupun ketua parti-parti yang ada. Macam contoh, Persatuan Melayu Johor diketuai oleh Datuk Onn Jaafar. Ketua Persatuan Melayu Kedah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Golongan ni yang saya duk cerita ni, Tunku Abdul Rahman ni, Ahmad Kamel, awak tahu tak mereka bukan belajar dekat
Malaysia mereka belajar kat luar negara tau. Dan Datuk Ni Ahmad Kamel, okay, ini nama awak akan biasa dengar lepas ni. Datuk Ni Ahmad Kamel, dialah orang Melayu yang pertama, if I'm not mistaken, dia belajar dekat mana dekat England kot, kat London ke apa, saya tak ingat. Tapi dialah orang Melayu, rakyat Melayu yang pertama yang belajar dekat London, something like that lah, negeri, ada satu negeri. Saya pun lupa nama negeri mana. Faham tak? So maksudnya dia orang pandai lah. Orang bijak. Yunus Abdullah pun sama. Orang yang power ni. Okay? Jadi apa kaitan kan? Okay, jadi apa kaitannya bila dia orang pandai, dia orang buat apa? Simple saja. Mereka ni diperlukan untuk mengatur strategi. Ni paling penting. Strategi macam mana nak menentang supaya British ikut cakap orang Melayu. Cakap penduduk tanah Melayu waktu tu. Kalau contohlah, waktu tu saya hidup zaman Melayunian, saya Sefati hidup sekali. Sefati memang hidup pun. Sefati waktu zaman Merdeka dia sebelah Tunku Abdul Rahman. Merdeka dia ada sebelah Tunku Abdul Rahman. Okay. Kalaulah saya hidup waktu tu, katakanlah saya yang jadi ketua penentangan. Saya jadi ketua penentangan. Agak-agaknya saya rasa, cari AWM, kita tembak. Kita seru supaya menentang habis-habisan kekerasan. Kita fight kau-kaunya. Tapi tak. Untuk golongan cendekiawan ni yang terdirinya daripada siapa? Yang terdirinya daripada Datuk Ni Ahmad Kamel, Zabah, kita ada Tunku Abdul Rahman. Semuanya kata kita jangan menentang menggunakan kekerasan. Mereka lah yang mengatur strategi supaya menentang menggunakan demonstrasi aman. Zabah ni orang apa? Zabah ni orang Melayu gelaran. Nama penuhnya adalah Zainal Abidin. Tapi orang panggil Zabah. Clear? Faham? That's a golongan pentadbir. Power. Okay. Next. Dia buat sajak kanser. Dia power bahasa. Itu yang saya boleh tahu. Power bahasa. Tapi sajak apa saya tak tahu. Dia power bahasa. Okay, next. Itu golongan pentadbir. Golongan pentadbir. Cendekiawan wanita pun ada. Cendekiawan wanita pun ada. Contohnya apa? Contoh-contoh cendekiawan wanita, kita ada Cikgu Zahrah, Hasnah Ishak. Lagi siapa lagi cendekiawan wanita yang awak kenal? Cerita sikit. Cikgu Zack. Okay. Saleha, Miss Amalina. Habis dia baginya. Syahmi, terima kasih. Baik. Golongan-golongan ni, Cikgu Zahrah, Hasnah, apa semua ni, mereka ni kita nampak macam apa fungsi kan? Macam apa fungsi golongan wanita, orang bijak pandai waktu tu? Fungsi dia adalah nak pujuk orang wanita. Nak pujuk orang wanita, nak bagi tahu cara strategi macam mana nak berjuang sama-sama. Kalau mereka ni tak ada, awak ingat orang perempuan berani ke nak keluar macam, okey, jom kita menentang sama-sama. Dia mesti kena ada seorang ketua kan? Okay, macam contoh kalau dekat Perak, ketuanya kita ada Permaisuri Perak. Tapi mereka ni pun diperlukan supaya jemput lagi orang lain, ramai-ramai lagi wanita-wanita yang lain. Orang perempuan malu-malu, malu-malu nak menentang Melayunan. Saya memang tak suka Melayunan. Okeylah, sikit lagi guys. Kita nak habiskan ni. Allah Akbar. Dah 2.45 dah, kita 2.46 dah. Sikit lagi. Okay, next seterusnya, ladies and gentlemen. Bantahan yang ketiga, iaitu bantahan melalui Persatuan Melayu. Okay. Yang Persatuan Melayu ni, yang ni saya rasa tak perlu nak cerita lebih kot. Saya rasa awak dah faham kenapa persatuan. Okay, saya rasa awak dah tahu kenapa persatuan. Dan yang selebihnya awak kena tahu huraian dia. Persatuan membantah tindakan Harold McMichael. Okay, yang ni saya rasa tak perlu cerita lebih lah. Ni saya dah cerita awak tadi, iaitu persatuan. Kita ada Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Selangor. Okay, yang ni saya dah ceritakan dah. Boleh? Okay, tak payah cerita lebih. Dan yang keempat, ladies and gentlemen, yang keempat iaitu tindakan orang Melayu mengadakan Kongres Melayu. Yang ini bukan typo, ini memang dia punya font. Font dia memang ditulis N macam ni. Okay, Kongres Melayu. Kongres Melayu ada 2 kali. Yang ni take note betul-betul. Ada 2 kali tau, Kongres Melayu. Kongres Melayu yang pertama, Kongres Melayu yang kedua. Awak tengok beza dia. Yang pertama diadakan di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru. Okay, ini yang tadi yang saya ceritakan dekat awak tu. Kelab Sultan Sulaiman Selangor, yang mana waktu tu keputusannya bersetuju untuk tubuhkan UMNO. Ingat lagi cerita ni? Thank you so much. Ingat lagi. Okay, next pula. Lepas tu, 2 bulan selepas diadakan Kongres Melayu pertama. Okay, yang mana? Yang ini diadakan pada bulan Mac, yang ini diadakan pada bulan Mei. Yang mana waktu tu Kongres Melayu kedua diadakan di Istana Johor. Dan hasil dia, UMNO ditubuhkan secara rasmi. Awak tengok betul-betul beza dia apa dia. Ini bersetuju nak tubuhkan.
Yang ini tubuhkan UMNO betul-betul. Nampak beza dia? Soalan boleh tanya tau. Soalan boleh tanya. Bilakah UMNO ditubuhkan secara rasmi? So, Kongres ni mana? Kongres yang kedua. Dengar dia punya ayat, ditubuhkan secara rasmi. Andai kata, soalan kata, bilakah UMNO ditubuhkan? So, jawapan awak adalah Kongres yang pertama. Selagi mana dia tak ada perkataan rasmi, ni. Jawapan dia adalah boleh? Beza dia ni je. Nampak? Okay. Saya yakin saya dah ceritakan banyak awal-awal tadi dan awak pun dah tahu Kongres tu apa. Okay, any question, gang? Tak ada. Ada satu soalan daripada kawan-kawan kita. Nota ni akan diberikan, jangan risau. Nota ni akan diberikan kepada awak dekat dalam apps awak. Awak ambil nanti apps dekat bahagian answer jawapan. Lebih kurang dalam pukul 4 nanti insya-Allah akan ada. Saya nak tanya, raja-raja kita sekarang belajar kat luar negara juga ke? Ada yang belajar luar negara, ada yang belajar kat dalam negara. Tapi majority, most of them belajar luar negara. Most of them belajar kat luar negara. Okay. So I think that's all. Thank you so much. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jom kita sambung balik. Dramatis, tidak sabar, si gadis manis. Dengan lagu rancak gembira, tergoda ingin dapat teman dari sukaria. Siapa mahu boleh menari, pilih satu teman sendiri atau kasih di taman kalau sudi mari kita menari. Oh dia berbunyi menawan hati sedang dilari. Oh rancaknya irama dapat mikat sukma gadis dan tunggal mahu cari